Hai semua, berjumpa lagi dengan Cikgu Waridah di dalam bab 4 tingkatan 5 iaitu penyata kewangan perniagaan. Kita lihat pendahuluan. Penyata kewangan adalah rekod formal kegiatan kewangan sesebuah perniagaan dan ia memberi maklumat tentang kedudukan kewangan dan prestasi perniagaan serta ia penting kerana membolehkan usahawan mengetahui prestasi perniagaan. Kedua adalah usahawan. Kita lihat ya, usahawan adalah untuk mengawal dan merancang aktiviti perniagaan serta selain daripada itu merangka strategi yang baik. Manakala pengguna luaran pula adalah menggunakan penyata kewangan untuk menilai kemampuan perniagaan untuk membayar hutang dan adalah untuk membuat pelaburan serta mentaksirkan cukai pendapatan perniagaan. Ini adalah 3 elemen yang akan terlibat dengan penyata kewangan perniagaan. Apa yang anda perlu pelajari tentang penyata kewangan? Yang perlu dipelajari tentang penyata kewangan perniagaan adalah pertama, sudah tentulah definisi penyata kewangan perniagaan. Kedua, kenal pasti setiap butiran dalam penyata kewangan. Yang ketiga adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan syarikat. Keempat, kita lihat kegunaan penyata kewangan terhadap operasi kewangan sesebuah perniagaan. Dan seterusnya, mentafsirkan penyata kewangan menggunakan nisbah asas dan terakhir sekali adalah membuat justifikasi kedudukan kewangan perniagaan berdasarkan peratus nisbah asas. Mari kita lihat dan kita bincangkan dengan lebih lanjut. Pengenalan. Penyata kewangan merupakan rekod kewangan yang melibatkan penyata pendapatan, kunci kira-kira dan penyata aliran tunai. Okey, ini dia ya yang dikatakan tadi. Penyata kewangan ada 3 ya. Kita pecahkan kepada 3 iaitu penyata pendapatan, penyata aliran tunai dan kunci kira-kira. Penyata kewangan merupakan satu bentuk laporan yang menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan bagi suatu tempoh tertentu. Mengandungi maklumat keuntungan atau kerugian perniagaan serta kedudukan nilai aset, liability dan ekuiti sesebuah perniagaan. Penyata kewangan ini secara visual kita lihat di sini satu bentuk laporan dan ia menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan. Untuk suatu tempoh tertentu, ada maklumat keuntungan atau kerugian perniagaan serta ada kedudukan aset, liability dan ekuiti perniagaan. Definisi penyata kewangan ini kita akan lihat kepada 3 perkara iaitu yang pertama adalah penyata pendapatan, yang kedua kunci kira-kira dan terakhir adalah penyata aliran tunai. Penyata pendapatan adalah terdiri daripada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Akaun perdagangan ini adalah jualan bersih dan kos jualan, manakala akaun untung rugi adalah hasil dan belanja. Penyata kunci kira-kira merupakan penyata kedudukan kewangan yang menunjukkan harta dan hutang perniagaan. Dan ia mengandungi butiran tentang aset iaitu aset bukan semasa dan aset semasa, liability semasa dan liability bukan semasa dan ekuiti pemilik perniagaan. Penyata aliran tunai, penyata yang menunjukkan punca perolehan dan penggunaan dana tunai bagi suatu tempoh tertentu.
Ia melaporkan kegiatan aliran tunai perniagaan, khususnya kegiatan operasi, pelaburan dan kewangan, serta menunjukkan keupayaan perniagaan untuk menjelaskan liabiliti semasa seperti bayaran kepada pembekal dan gaji pekerja dalam perniagaan. Baiklah, kita lihat contoh penyata pendapatan. Okey, di sini boleh juga anda rujuk pada buku teks ya. Cikgu ambil daripada buku teks. Okey, lihat di sini itu adalah penyata pendapatan syarikat XYZ Enterprise. Okey, butirannya kita lihat ya. Butiran penyata pendapatan iaitu akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Dia ada jualan bersih iaitu jualan tolak pulangan jualan. Butiran seterusnya belian bersih iaitu belian tolak pulangan berlian. Yang ketiga kos belian iaitu belian tolak pulangan belian tambah belanja atas belian. Untung kasar iaitu jualan tolak kos jualan dan kita lihat untung bersih, untung kasar tambah hasil tolak belanja. Jualan bersih adalah jumlah jualan barangan dan perkhidmatan yang ditolak dengan pulangan jualan. Pulangan jualan merujuk kepada barangan dan perkhidmatan yang dipulang kembali oleh pengguna kepada perniagaan dalam sesuatu masa. Jualan bersih sama juga jualan tolak pulangan jualan. Seterusnya, kos jualan. Kos jualan merupakan kos dan belanja untuk barang niaga. Contohnya, inventory, belian, pulangan belian dan angkutan masuk. Itu adalah kos jualan. Yang ketiga, belian bersih. Belian bersih merupakan jumlah perbezaan antara jumlah belian dengan pulangan belian. Dan pulangan belian adalah barangan yang dipulangkan kembali kepada pembekal. Bagaimana nak dapat belian bersih? Iaitu belian bersih sama juga belian tolak dengan pulangan belian. Butiran seterusnya adalah kos belian iaitu merupakan jumlah kos barang yang dibeli iaitu belian setelah ditolak dengan pulangan belian dan ditambahkan dengan belanja atas belian yang melibatkan angkutan masuk, upah atas belian, insurans atas belian dan duty import. Bagaimana nak dapatkan kos belian ini? Kos belian sama juga belian tolak pulangan belian tambah belanja atas belian. Belanja pula adalah belanja merupakan kos yang dibayar dalam perniagaan. Contohnya adalah bayaran insurans, gaji dan sewa bangunan. Untung kasar merupakan jumlah untung yang diperoleh selepas mengambil kira belanja dan hasil yang berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan. Untung kasar sama juga jualan bersih tolak kos jualan. Dan untung bersih pula adalah jumlah pendapatan iaitu hasil melebihi jumlah perbelanjaan iaitu kos dalam sesuatu tempoh perakaunan. Untung bersih adalah untung bersih sama juga untung kasar tambah hasil tolak belian. Baiklah, seterusnya yang kedua iaitu kunci kira-kira. Ini adalah contoh kunci kira-kira. Butirannya, aset bukan semasa, aset perniagaan yang mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi setahun kewangan dan tahap kecairannya rendah. Contoh, kenderaan, mesin dan kelengkapan pejabat. Itu adalah aset bukan semasa. Aset semasa pula adalah aset perniagaan yang bersifat tidak tahan lama dan mempunyai tempoh penggunaan kurang daripada setahun. Aset semasa juga mempunyai tahap kecairan yang tinggi. Contoh, inventory, tunai di tangan, deposit semasa dan akaun belum terima. Itu adalah aset semasa perniagaan. Ekuiti pemilik pula adalah modal yang dilaburkan untuk memulakan perniagaan. Contohnya adalah modal permulaan. Liabiliti semasa pula adalah bersifat hutang perniagaan jangka pendek.
Ya, contoh akaun belum bayar dan overdraft bank biasanya kurang dari setahun. Liability bukan semasa pula adalah hutang perniagaan jangka panjang yang memerlukan tempoh melebihi 1 tahun kewangan untuk menjelaskannya. Contoh pinjaman bank, gadai janji dan pinjaman kerajaan. Ambilan pula bermaksud pemilik mengambil aset perniagaan, barang atau tunai untuk kegunaan peribadi. Itu adalah ambilan. Contoh ambilan adalah ambilan barang, aset dan tunai syarikat. Yang ketiga, butiran dalam penyata kewangan adalah penyata aliran tunai. Okey, boleh rujuk buku teks untuk lihat contoh penyata aliran tunai. Baiklah, kita terus pergi kepada butiran yang terdapat dalam aliran tunai. Pertama adalah baki BB. Baki BB adalah jumlah tunai atau simpanan yang dimiliki oleh sesebuah perniagaan dalam bank atau di tangan pada permulaan atau awal tempoh tertentu. Contoh, modal permulaan dan terbitan saham. Kedua adalah penerimaan, iaitu jumlah pendapatan dan sumber wang yang diterima dalam sesuatu bulan tertentu. Contoh, jualan tunai, pinjaman dan penerimaan daripada penghutang. Butiran seterusnya dalam penyata aliran tunai adalah pembayaran, iaitu jumlah perbelanjaan dan sumber wang yang digunakan atau dibayar dalam sesuatu bulan tertentu. Contoh, kos jualan, gaji, faedah dan sewa yang dibayar. Manakala lebihan atau kurangan pula adalah lebihan berlaku apabila jumlah penerimaan melebihi jumlah pembayaran. Manakala kurangan pula adalah jumlah pembayaran melebihi jumlah penerimaan. Dan akhir sekali adalah baki HB, iaitu jumlah keseluruhan tunai di tangan dan di bank pada akhir tempoh tertentu. Contoh baki HB adalah untuk mendapatnya sama juga baki BB tambah dengan penerimaan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Kita akan perolehi baki HB. Baiklah, sekarang waktu untuk uji minda. Semua bersedia? Untuk uji minda ini, anda perlu buka buku teks, ya, rujuk muka surat 106. Berdasarkan butiran dalam penyata aliran tunai bagi My Vision Enterprise yang dinyatakan dalam jadual di atas, pelajar dikehendaki mengira bagi butiran berikut. Baiklah, cikgu sarankan anda buat terlebih dahulu dan setelah itu rujuk semula video ini. Bagaimana semua? Okey, semua baiklah ya. Last sekali kita lihat di sini kos-kos pengeluaran. Usahawan yang terlibat dalam perniagaan pengeluaran produk akan menyediakan belanjawan kos.
Belanjawan kos ialah satu rancangan perbelanjaan yang menunjukkan kos pengeluaran untuk tempoh tertentu. Seterusnya, kos yang terlibat terdiri daripada kos tetap dan kos berubah. Kos tetap adalah kos yang tidak berubah mengikut perubahan tingkat pengeluaran. Walaupun pengeluaran berubah, namun kos tetap adalah tidak berubah. Dia sama sahaja. Dan jumlah kos tetap adalah sentiasa sama walaupun pengeluaran bertambah atau berkurangan. Okay, contoh sewa, insurans dan bayaran balik pinjaman. Manakala kos berubah pula adalah kos yang berubah mengikut tingkat pengeluaran. Maksudnya jika pengeluaran bertambah maka kos berubah akan bertambah, dan jika pengeluaran berkurang, kos berubah juga akan berkurang. Dan jika pengeluaran kosong, kos berubah juga adalah sifar. Contoh kos bahan mentah, kos buruh langsung seperti upah, duti atas bahan mentah.